Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan bapa yang mulia, tidak ada yang susah, tidak ada yang senang. Yang buat susah Allah, yang buat senang Allah. Jadi semua benda boleh jadi senang pada kita bila Allah buat dia senang. Semua benda boleh jadi susah untuk kita bila Allah buat dia susah. Jadi kita kata ini susah, Allah buat susah. Ini senang, Allah buat. Bukan benda tu senang atau benda tu susah. Jadi benda susah tu bukan benda tu susah, Allah buat benda tu susah bagi kita. Senang ada untuk orang lain, yang Allah bagi dia senang. Jadi satu benda tu tak boleh kata dia susah atau dia senang. Yang buat susah atau senang adalah Allah. Yang buat baik, buruk, benda tu Allah. Faedah, bahaya datang dari Allah. Halus tak? Pernah tak fikir macam ni? Tak pernah fikir. Tapi bila kita bayan ni, bagi ceramah ni, kita nak berfikir. Jadi tentulah benda ni kita bukan je dengar, kita mau fikir. Betul. Kalau tidak, kita tak tahu itu betul. Kita kata ini susahnya. Lepas tu yang ini senang aja. Saya selalu cakap begitu. Ini susah, saya tak boleh buat. Ini senang, kacang aja. Itu semua salah. Itu semua perkataan salah. Perkataan yang kita apa? Yang kita buat, yang kita tak tahu salah tapi dia salah. Dia termasuk mempersekutukan Allah dengan diri kita. Kita yang boleh buat dia senang, kita yang boleh buat dia susah. Kita tak boleh buat satu benda jadi senang atau satu benda jadi susah. Susah senang bukan datang dari kita. Susah senang datang dari Allah. Macam wa khairi wa syarri min Allah. Jadi Allah SWT mau kita minta pada Allah sebelum buat kerja. Kita bila kita buat satu kerja, kita niat untuk sukakan Allah kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah. Betul itu perintah Allah. Dan selepas itu kita doa. Buat Allah jadi minta Allah jadikan kerja itu senang. Jangan minta dia jadikan kerja itu susah saja. Maka semua kerja jadi senang. Jadi benar percakapan Allah bersama saya, semua jadi senang. Allah bersama saya, semua jadi susah. Allah bersama saya, semua jadi senang. Ini namanya positif mindset. Tiada yang buat senang melainkan Allah. Ini positif belief set. Jadi tiada yang buat senang melainkan Allah. Ini yakin, yang betul cakapan. Allah bersama saya, semua jadi senang. Ini positif punya fikiran. Jadi kita mempunyai positive belief set and positive mindset. Hari ini di dunia hanya ada mindset. Dia orang tak pernah cakap belief set. Mindset je. Dia orang cakap ini semua mindset. Jadi macam kenapa orang Melayu jadi orang Melayu sekarang? Perangai dia. Kerana mindset dia kata. Tapi itu salah. Kita manusia ni bukan mindset yang penting.
yang lebih penting pada mindset, belief set. Kerana belief set ini yang mempengaruhi mindset, bukan mindset mempengaruhi belief set. Tapi belief set, ini tak pernah ada dengar lagi. Ada dengar? Ini semua frontier of knowledge, ilmu yang terakhir, kata mutaakhir. Manusia ni dia mula-mula dia punya roh, kemudian akal, kemudian badan. Jadi roh dia tu akan betul, yakin dia betul. Dan yakin dia betul, fikiran dia betul, action dia jadi betul. Kalau yakin dia salah, fikiran dia salah, action dia salah, perangai dia buruk lah. Jadi orang Melayu ni, siapa-siapa saja, bukan Melayu saja, dia punya perangai tu boleh ditukar kepada bagus punya apabila dia mempunyai belief set dan mindset yang betul. Tak ada yang betul belief set dan mindset, melainkan mengikut kalimah lah. Tak ada kalimah, tak ada belief set betul. Sebab itu seluruh dunia tak ada yang betul. Mana-mana orang kat seluruh dunia, mana-mana kaum, semua salah. Jadi jadilah dunia ni dihuni, didiami orang-orang yang rosak perangai, orang yang buruk perangai, walaupun dia sembahyang, walau dia puasa, walau dia naik haji, walau dia umrah, walau dia pakai jubah macam Rashidi ni. Belief set salah, mindset salah. Ni Rashidi sangat salah, buruk perangai. Kenapa Rashidi buruk perangai? Yakin salah, fikiran salah. Tapi dia tak ada nak usaha nak betulkannya. Jadi semua kita jadi rosak perangai, evil deeds. Jadi manusia itu dimasuk ke dalam syurga atau neraka kerana perangai evil deeds. Perangai buruk masuk neraka. Perangai baik syurga. Tapi perangai baik tu belakangnya yakin yang betul, faham yang betul. Perangai buruk tu belakangnya yakin yang salah, fikiran yang salah. Yang ini unseen, yang tak dilihat. Jadi orang lihat perangai je. Jadi dia orang kata orang India ni perangai dia suka menipu. Dia tak cakap mindset, belief set, dia orang kata DNA dia. DNA tu tak ada apa, DNA dalam cells bukan itu. Tapi dia cakap macam itulah, DNA dia. Yang damai itu tak betul, salah. Yang salahnya orang India berperangai macam ni, suka menipu sebab dia punya belief set salah, mindset salah. Perangai orang Melayu malas tu, suka lepak itu sebab belief set dia dan mindset dia salah. Perangai orang Siam macam Rashidi ni rosak sebab belief set dia, mindset dia salah. Manusia ni jadi betul bila belief set dan mindset dia betul. Sebab itu untuk mengubah belief set dan mindset manusia ni betul, Allah bagi kalimah. Allah yang mencipta kita ni, dia tak bagi kita duit nak jadi betul. Dia tak bagi kita benda, tapi dia bagi asas kepada segala kebaikan. Iaitu dia bagi kalimah. Kalimah la ilaha illallah. Apapulah Nabi Allah selepas tu. Tapi kalimah tu asasnya kebaikan tu la ilaha illallah. Jadi sekarang ini manusia seluruh dunia daripada dulu sampai sekarang tak betul-betul. Sampai bila pun tak betul. Kalau dulu kita tengok orang dulu berperang kan, tak ada yang tak perang. Parsi, Rom, sebelum tu lagi. Sejarah manusia ni penuh dengan pertempuran dan peperangan. Lepas tu penaklukan kuasa, menambah jajahan. Macam Parsi mau menambah, Rom mau menambah lawan. Sekarang Cina nak menambah.
China tu dah besar dah. Kerajaan dia dah besar, kawasan paling besar antara negara di dunia dengan Rusia. Tapi China dia nak tambah lagi. Dia nak ambil Nepal, dia nak ambil Kyrgyzstan, dia nak ambil Maldives. Maldives berhutang. China kata bayar, tak dapat bayar. Airport tu nanti dia ambil. Jadi dia ambil sana, dia ambil airport Maldives, dia ambil port Sri Lanka. Semua orang tak boleh nak bayar. Itulah yang Najib nak jual negeri kita tu dengan China. Kita terlepas daripada itu dengan rahmat Allah, bukan sebab pandai apa. Kalau Allah tak rahmat kita, Najib terus berkuasa, nanti dia akan ambil Malaysia ni jadi sebahagian China. Dia nak buat bandar, nak bawa orang Cina semua duduk sini. Mahathir kata mana boleh. Allah selamatkan kita, naikkan. Itu pun orang Melayu tak faham. Support Najib lagi. Bosku. Itu orang Melayu tak sedar, tak tahu. Macam itulah dulu negeri dia terjual pada British. So, mindset dan belief set dia salah orang Melayu. Orang Melayu ni suka dunia, bukan suka enjoy, suka berseronok. Dia tak suka kerja. Dia suka bergaya. Orang India dia suka duit, dia tak suka bergaya. Itu dia punya belief set. Dia suka simpan duit. Lain. Jadi bapa tuan sekalian, manusia ni semua rosak sebab tak ada usaha dibuat. Kalimah yang diberi oleh Allah tu tak diterima. Manusia tak terima kalimah tu dan tidak buat usaha supaya kalimah tu menjadi belief set dia, masuk dalam kepercayaan dia. Dia tak buat usaha. Jadi mana nak masuk? Allah SWT bagi kalimah supaya dia masuk dalam hati, dalam kepercayaan kita. Dia tak buat, mengucap saja. Sebab sama ada yang dah mengucap ke, yang tak mengucap ke, 2 kali 5, 5 kali 2 aja perangai dia. Jadi rugi manusia kerana tak faham. Dari dulu lagi tak faham. Mana ada pernah ustaz, orang cendekiawan bagi tahu macam saya bagi tahu ni, ada? Mereka tak pernah bincang. Hanya suruh amal agama, banyak semayang, banyak itu je. Banyak semayang, banyak puasa, banyak zakat, banyak itu, banyak ini. Itu je kerja dia. Dari dulu sampai hari ni. Mana dia suruh orang Islam tukar dia punya kepercayaan dan pemikiran? Tak ada. Tak ada satu ustaz cakap. Jadi ustaz-ustaz, orang alim yang dikatakan tu, mereka sendiri tak faham macam mana manusia ni boleh berubah jadi baik. Tak tahu. Dia pun tak boleh jadi baik, hanya tahu banyak perkara tentang Islam. Dianggap orang baik ni orang banyak tahu. Jadi sebab itulah orang hari ni cakap dia ni orang banyak tahu, orang alim lah dia kata. Banyak tahu tapi perangai teruk dia kata. Jadi orang yang biasa lah, yang tak ada amal agama. Dia kata baik tak usah lah. Jadi model satu madrasah, belasah budak sampai budak tu nak mati lah. Budak belajar kat madrasah tu. Bapak dia kata apa ustaz macam ni? Belasah anak aku sampai budak tu lari lah, tak nak belajar lagi. Bukan satu kes, banyak kes. Di satu madrasah tersohor lah, terkenal dengan banyak ulama-ulama dari India, Pakistan mengajar. Konon dia semua Dora hadis, Bukhari Muslim. Akhir tahun dia Bukhari Muslim hafal. Itu je lah dia orang ada, hafal aja. Kepercayaan dia, fahaman dia sama macam orang biasa, tak ada berubah. Dia pun tak buat usaha untuk mengubah. Jadi mereka tak faham sebenarnya. Sebab itu tak buat usaha, tak faham. Siapa tak faham, tak diberi faham, tak ada fikir loh. Jadilah kat dunia ni tak ada orang yang baik. Macam mana nak jadi baik? Kepercayaan tak bertukar, pemikiran tak bertukar. Kalimah tu yang ada tu.
tak dibuat dia masuk ke dalam kepercayaan kita. Kita tak buat usaha. Kita hanya baca buku, baca kitab. Banyak kitab dari kulit ke kulit kita. Orang kata kita belajar agama kulit ke kulit. Maknanya belajar agama kulit ke kulit tu dah jadi betul lah orang tu. Boleh jadi betul, dia tak boleh jadi betul. Kau belajarlah kulit ke kulit, banyak kitab. Jadi yang belajar di India, Pakistan tu dia orang bangga lah sebab mereka belajar kitab kulit ke kulit. Itulah dia punya slogan, nak jadi betul ni, nak jadi alim ni, kena belajar kitab kulit ke kulit. Jadi itu semua salah. Dia bukan belajar kitab kulit ke kulit, dia mau yakin mau betul. Pemikiran jadi betul. Ini tak faham. Ini sendiri tak faham. Yang pertama bercakap perkara ni dalam bab agama Islam ni, saya rasa tak ada orang lain dengan izin Allah saya. Jadi apa yang saya cakap ni bukan benda baru, benda kecil, benda baru dipaham. Kenapa saya boleh faham? Allah yang maha berkuasa lah. Sebab manusia ni dah rosak sangat. Dah tak boleh jadi, dah tak ada betul-betul. Tak ada orang yang Allah nak kurniakan faham ni. Sebab semua tak ada minat. Tak ada minat nak jadi baik tu kan tu. Dengan izin Allah, saya dari kecil lagi mau fikir kenapa manusia ada baik, jadi baik, ada jadi buruk. Kenapa manusia ni, macam mana manusia ni boleh bertukar jadi semua baik. Saya terfikir kecil lagi saya. Bukan besar tua ni, saya daripada dulu lagi. Saya tak percaya orang tu lahir dia memang buruk, ataupun orang tu lahir memang baik. Tak ada. Untuk jadi baik, manusia ni kena usaha. Apa benda dia usaha? Itulah dia fikir. Jadi Allah SWT bila tengok satu orang tu berfikir, dia akan bantu. Bila satu orang tu tak ada berfikir, macam Yazid kan, dia berkecil, hanya nak lazat aja dia. Yazid nak lazat, makan itu, mana nak didorong kepada faham tu. Jadilah dia haiwan. Tak ada dah jadi macam saya sekarang. Mana nak jadi? Sebab dia tak ada fikir. Jadi Allah tak ajar dia. Macam kamu semua minat nak jadi minat dengan makan, minum dan seks. Macam Rasidi. Minat tu sebenarnya untuk jadi haiwan. Orang mau jadi haiwan, dia minat 3 perkara ni lah. Makan, minum, seks. Makan, minum, seks. Dan berehat lah. Berehat dan makan, minum dan jadi dia berusaha nak jadi haiwan aja. Tak ada nak jadi manusia yang baik. Manusia baik ni bukan suka makan minum, perangai baik. Manusia baik ni maknanya perangai baik, bukan kuat makan. Macam Samad kuat makan kan. Kau tengok dia makan, sekali pandang banyak lagi, 2 kali saya pandang dah semua leceh. Kalau kuat makan, kuat tidur, kuat minum, kuat seks ni, kita tak boleh masuk dia dalam manusia baik. Haiwan baik. Bukan haiwan baik, haiwan. Macam Anzala nak jadi haiwan. Kalau dia nak jadi haiwan, walaupun dia semayang, tapi dia nak makan banyak, minum banyak. Wali-wali syekh-syekh, orang yang dekat dengan Allah, salah satu ciri dia kurang makan. Tak ada wali-wali banyak makan, tak ada. Ada. Pernah. Nabi kita dah tengok dulu. Kenapa Nabi kata kamu jangan ikut saya, sebab Allah bagi saya kenyang. Nabi SAW. Jadi tak makan ni bagi Nabi biasa aja. Jadi takkan pula kita orang baik, bagus, kuat makan. Macam-macam nak makan. Nak makan ini, nak makan ini. Maka Allah SWT bila kita meningkat tahap kita menjadi kekasih Allah, Allah hilangkan keinginan makan tu, menambahkan keinginan nak bersama dia.
Jadi keinginan untuk jadi kekasih dia ni, dia tak selari dengan keinginan banyak makan, banyak minum, banyak seks. Dia tak selari lah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala yang buat baik, Allah Subhanahu Wa Taala yang buat benda jadi buruk. Buruk baik datang dari Allah. Senang susah datang dari Allah. Kita tak boleh buat benda jadi buruk, kita tak boleh buat benda jadi baik. Kita tak boleh buat benda jadi senang, kita tak boleh buat benda jadi susah. Yang buat baik dan buruk Allah, yang bagi baik buruk Allah, yang buat senang susah Allah, yang bagi senang dan bagi susah Allah. Kita tak ada kuasa. Kita ni dicipta seperti mana yang lain. Gunung, air, sungai, laut, gajah, jin, semua tu, malaikat, semua tu dicipta. Batu dicipta. Ada. Semua yang dicipta ni tak boleh memberi ketuhanan kepada yang dicipta oleh Allah lain. Macam dia orang bagi ketuhanan pada batu, patung, sebagai ada ketuhanan. Tak boleh, divinity. Sebab dia juga dicipta. Kita juga dicipta. Kita tak boleh bagi ketuhanan kepada jin. Mengata jin tu berkuasa. Jin dan kita sama aja. Kita adalah dicipta keduanya. Kita tak boleh bertuhankan jin. Kita tak boleh bertuhankan, lagi-lagi tak boleh bertuhankan duit. Kita tak boleh bertuhankan diri kita. Macam Rashidi bertuhankan diri dia. Makna bertuhan diri dia, bertuhan nafsu dia. Dia punya tujuan hidup, macam mana saya boleh lazat, sedap. Nak macam Yazid. Ini bertuhankan nafsu. Jadi Allah Taala tak mahu kita bertuhankan dengan yang lain, melainkan dengan Allah saja. Tiada Tuhan melainkan Allah. Perkataan Tuhan tu besar. Kita tak boleh buat apa benda pun untuk yang lain daripada untuk menyukakan Allah. Kalau kita menyukakan isteri, buat maka isteri saya, kita telah letak ketuhanan dekat dia. Isteri kalau buat sebab nak sukakan laki, bini dan suami, dia telah meletak ketuhanan pada suami. Macam tu. Kita tak boleh buat apa benda pun untuk sukakan selain daripada Allah. Bila kita buat untuk sukakan selain Allah, kita telah mempersekutukan Allah. Sebab itu Allah tak terima sembahyang yang dibuat untuk dapat syurga. Untuk dapat syurga pun tak boleh. Untuk selamat di neraka tak boleh. Apa lagi dibuat untuk dilihat orang kita bagus. Dilihat untuk bini kita suka kita. Kan? Jadi tentulah orang yang sembahyang untuk dilihat bini, ataupun supaya bini puji dia, dia basuh pinggan, dia masak lunch, dinner. Bini suka kan? Bini dia cakap, saya suka betul. Dia pun masak pandai. Dia pun bertambah suka masak untuk sukakan bini. Maknanya dia telah mempersekutukan Allah dengan bini. Salah tak orang tu kita suruh dia cerai bini ni? Salah tak? Dia kata, macam mana saya kena cerai bini? Saya sayang bini saya. Kerana sayang itulah yang kamu kena cerai. Lebih dari Allah tu. Jadi dia kata, saya daripada kecil memang tak ada suka siapa. Dia cakap lah kat saya. Tapi bila dia berkahwin, dia suka dengan bini. Dari segala suka dia tu, dia bagi kat bini dah. Mana dah dia bagi kat orang lain? Jadi tu kat Allah pun tak ada, siapa pun tak ada, dah kat bini. Jadi tentulah perintah untuk dia tu, untuk hilang cinta tu, kena ceraikan bini tu. Tersentak lah dia. Susah lah, sebab pun cinta tu sangat besar. Lebih dari Allah lagi. Tersentak lah dia. Dia kena cerai bini dia. Dia duk fikir. Apa orang kata pula? Aku cerai bini ni, apa orang kata? Dah orang pula jadi Tuhan dia.
Jadi tidak ada penyakit sangat besar daripada syirik. Tapi orang cakap syirik, tapi macam mana syirik tu nak keluar? Itu yang perintah yang Allah bagi kat kita, iaitu kita kena korban harta diri kita untuk Allah, untuk buat kerja dakwah. Takkan syirik ada dosa besar, paling besar, tak buat apa, cakap aja. Syirik ni outcome dia, result daripada tak buat kerja dakwah yang betul. Bila kita tak buat kerja dakwah yang betul, macam Hanzalah kan, cinta pada mak dia tu, dia sekarang Hanzalah, mak dia Tuhan dia. Kalau cakap Allah Tuhan, mak Tuhan juga. Itu dia. Jadi bila Tuhan mak tu tak boleh keluar, Allah tak rasa. Dia dah membina mak Tuhan dia sejak kecil lagi. Dan dia tengok susah je, dia ingat mak dia. Susah je, dia ingat mak dia. Dia dah bina lama dah. Tiba-tiba takkan boleh keluar kan. Jadi untuk Tuhan mak dia tu keluar daripada hati dia, Allah duga dia. Macam mana mak dia tak suka dia, halau dia dari rumah. Macam mana Allah bagi pada Musa bin Umair antara. Dia masuk Islam, dia sedia. Mak dia tak kata jangan, dia buat juga, dia halau keluar dengan dua orang. Dia tu pergi Madinah. Barulah Tuhan mak tu keluar, barulah Tuhan Allah masuk. Kenapa diberi pada Musa bin Umair macam ni? Sebab dia bertuhankan mak sebelum tu. Bilal bertuhankan majikan dia, Allah buat majikan dia pukul dia, cemeti dia, heret dia. Hilanglah cinta tu. Ada satu orang cinta bini dia takkan nak pukul dia pula kan. Dah teruk lah tu. Dia ceraikan aja lah. Dia bukannya tak boleh cerai, tapi kita tak mau. Kita masih lagi mau menderita dengan apa? Yakin salah. Jadi nampak sangat kita orang bodoh. Bodoh maknanya tahu yang benar, masih buat yang salah. Kau tanya dia, benar tak kau kena cerai bini? Betul kata. Saya setuju. Kenapa kau tak buat? Masih lagi mau buat yang penipu, yang menipu, yang salah. Itu nama bodoh. Jadi orang bodoh ni memang kena masuk neraka. Orang bodoh tak boleh masuk syurga. Syurga ni untuk orang bijak, untuk orang yang bijak, yang meninggalkan dosa untuk pergi kepada kebenaran. Apabila dia tahu itu benar, ini salah, dia terus tinggal. Dia tak ada nak mau bersekongkol lagi dengan dosa. Itu nama orang bodoh. Dulu masuk UiTM tak habis, UTM tak habis. Itulah antara ciri-ciri orang bodoh kan? Sampai sekarang bodoh tu nak dibawa. Dan umur makin meningkat, masih nak bodoh lagi. Macam Sufyan, dia tahu yang benar kan? Tahu tak Sufyan? Tapi dia tak mau ikut. Itu nama orang bodoh. Jadi orang kafir ni semuanya orang bodoh, yang tahu benda yang benar dan dia tolak. Itu orang bodoh. Ya. Jadi mereka tu kena diberitahu. Kalau mereka dah tahu yang benar, mereka masih lagi nak ikut yang salah, itu bodoh. Jadi memanglah orang tu patut masuk neraka. Macam Rashidi, dia tahu yang benar, nak ikut juga yang salah. Dia bodoh. Padanlah dia tak lulus SCPM. Bodoh. Bukan saja dunia dia bodoh, hidup dia pun bodoh. Jadi orang bodoh ni memang tempat dia tak ada kat syurga. Allah SWT bagi syurga ni pada orang bijak, orang yang memilih Allah dan membelakangkan selain pada Allah. Kerana Allah lah Tuhan yang menjadikan langit. Allah kata kau boleh makan ke? Kalau Allah tahan kau punya rezeki, boleh makan. Siapa yang bagi makan kat kamu kalau bukan Allah? Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu kat orang kafir. Siapa bagi makan kat kamu? Boleh kamu bagi makan kalau Allah tak mau bagi makan? Kalau Allah tahan rezeki kamu, mana kamu nak dapat? Menjeritlah.
Mana nak dapat? Tak boleh dapat. Jadi percayalah kepada Allah, cintalah Allah, buatlah untuk Allah. Janganlah sekutukan Allah dengan yang lain. Kerana itulah benda yang sangat Allah tidak suka. Sebab apa? Kita berbuat benda yang sangat tidak benar. Bertuhankan dengan yang lain yang tak ada kuasa, yang sama seperti kita, yang juga dicipta. Okay, guys.